ataupun suka. Bahawa Allah Ta'ala suka pada kita. Allah Ta'ala redha kepada kita. Tapi macam mana nak dapat redha Allah Ta'ala? Dengan kita melakukan perkara yang Allah Ta'ala suka. Kenapa Allah Ta'ala suruh buat amal ibadat? Buat amal ibadat. Tinggal maksiat. Kita ikut kata Allah. Allah Ta'ala kasih pada kita. Ayah bila anak ada anak ikut kata. Ayah kata pergi belajar rajin-rajin, dia pun balik belajar rajin-rajin. Dan belajar rajin-rajin, ayah pun kasih pada anak. Sebab apa? Anak dia ikut kata ayah. Lepas tu anak kata ayah beli basikal, dia beli motor lalu. Ibaratnya contoh. Bapa kasih. Kasih. Sebab apa? Sebab ikut kata. Kita ikut kata Allah. Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah Ta'ala Maha Kaya. Segala apa yang ada atas muka dunia ni milik Allah. Jadi kita ikut kata Allah Ta'ala. Bila ikut kata Allah Ta'ala, dah baik dengan Allah. Ayah sayang ke anak guna. Ayah sayang ke anak. Anak nak benda-benda pun beri belaka. Beri belaka. Nak pada apa-apa. Jadi Allah Ta'ala lebih lagi kasih pada kita. Allah Ta'ala kasih pada kita lebih kasihnya seorang ayah pada anak. Ayah pada anak rasa kasih sangat. Ada setengah ayah tu sanggup mempertahankan nyawa dia. Anak dia terperangkap dalam api kebakaran, dia pergi ambil. Ambil dia sampai sampai kulit melecur apa. Melecur kena api. Anak selamat. Alhamdulillah. Sayang pada anak. Begitu sayang ayah pada anak, Allah Ta'ala kasih lagi pada kita. Allah Ta'ala kasih lagi kepada hamba-Nya dengan syarat hamba-Nya benar-benar beriman kepada Allah, buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita ada kesihatan, kemudian ada keimanan, kita pun dapat melakukan amal ibadat. Maka kepada redanya dan kepada syurganya, dan syurga Allah Ta'ala. Orang yang sampai kepada Allah Ta'ala dalam ketaatan dia, dalam ibadat dia, akhir sekali keputusan dia akan dapat masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang beriman, bermakna tak beriman, orang kafir tak boleh masuk syurga. Dan beramal dengan amalan yang soleh. Tak cukup beriman, dengan kena beramal dengan amalan yang soleh. Dengan amalan yang soleh, mereka itu akan dimasukkan dalam syurga, kekal duduk dalam syurga buat selama-lamanya. Tapi nak masuk dalam syurga, buat amal ibadat banyak-banyak, dan kita ni buat amal ibadat biar dapat melepasi halangan-halangan yang menimpa kita ataupun yang mengenai kita apabila kita nak buat amal ibadat. Nanti dalam kitab ni banyak dia beritahu halangan-halangan yang berapa kita jadi payah buat amal ibadat ni. Sebab kita ni tak sedar. Jumpa halangan ni, kita terpengaruh dengan halangan tadi, menyebabkan kita perjalanan jauh, tak sapa-hapa pada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah dengan perjalanan ni kita tengok jalan yang telah ditulis ataupun yang telah digariskan oleh Al-Imam Ghazali ni. Kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala bukakan hati kita, mudah nak melakukan amal ibadat pada Allah. Tapi ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh nak lalu jalan kami, sungguh-sungguhlah orang sungguh-sungguh nak lalu jalan kami, lanahdiyannahum subulana, baru kami tunjuk jalan kami. Kalau tak sungguh, lebih kurang saja, tak sapa juga. Kena bersungguh, minta, bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, dan kami pohonkan akan dia kepada Allah, minta pada Allah, pohon dengan berdoa kepada Allah yang maha besar sebutannya, yang layak disebut, yang maha besar sebutannya, bahawa menjadikan kamu dan kami. Kamu tu siapa? Kita hak baca kitab dia. Kami tu siapa? Dia pengarang kitab dia. Dan juga pada mereka beroleh kemenangannya dengan rahmat Allah. Moga-moga kita ni, dan kita sama dengan pengarang kitab kita ni, ataupun orang-orang yang beriman yang melalui jalan ini, akan mendapat kemenangan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok pengarang kitab kita, dia tulis-tulis, dia doa agak ke kita semua. Doa pada kita semua, moga-moga kita dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kemudian tak kala kami dapat akan jalan ini dengan sifat ini, sifat apa ya, sifat hak suka tadi, jalan tadi, dapat redha Allah Ta'ala belaka ini, maka kami telik, yakni kami fikir, kami pun tengok
maka baikkan tilik pada kaifiat memutuskan akan dia, dan kami mengelokkan jalan tilik tadi pada cara-cara, kaifiat cara-cara memutuskan akan dia menapa? Memutuskan jalan-jalan yang susah tadi. Nak tunjuk ni, nak jalan-jalan yang susah tadi ni, macam mana nak tunjuk jalan dia? Dan barang yang berkehendak kepadanya oleh hambanya daripada bekal dan senjata. Dan barang yang berkehendak. Kenapa berkehendak? Berkehendak kurniaan Allah, berkehendak redha Allah, syurga Allah, pemeliharaan Allah Ta'ala, taufik daripada Allah Ta'ala. Maka dia kata daripada bekal. Bekal ni ibadat lah. Bekal ataupun taat, dan juga senjata. Senjata yakni alat kita nak menepis maksiat. Iaitu ketakwaan kita kepada Allah. Pegawai ni maknanya penolong kita lah. Penolong kita. Penolong kita. Kenapa hak jadi penolong kita ni? Ibadat kita akan jadi penolong kita. Tak ada hak lain. Dan juga dia kata tipu daya. Dan juga tipu daya. Biar kita tahu. Kita nak juga tahu macam mana tipu daya daripada ilmu dan amal. Dengan cara ada ilmu dan juga amal. Jadi ingat, ilmu saja tak jadi, kena ada amal. Amal saja tak jadi, kena ada ilmu. Maka orang yang beramal tanpa ilmu itu gila. Berilmu tanpa amal itu sia-sia, kata Al-Imam Syafi'i. Beramal tak ada ilmu, dia kata seperti orang gila. Seperti orang gila. Sebab orang gila ni, orang dah cara buat gana-gana. Orang dah cara buat gana-gana. Jadi kita buat amal ibadah, Allah Ta'ala tak ambil kira. Sebab apa? Sebab beramal tanpa ilmu. Tapi ada ilmu pula tak beramal, sia-sia kau. Ada ilmu tidak beramal, jadi sia-sia saja. Maka dia kata dibuat dua tadi, amal dan ilmu. Mudah-mudahan dapat diputuskan akan dia dengan keelokan taufik Allah Ta'ala. Moga-moga dapatlah taufik daripada Allah Ta'ala. Di dalam sejahtera, yakni keamanan, sejahtera, sejahtera daripada maksiat, sejahtera daripada azab Allah Ta'ala. Dan jangan terhenti dan terputus, dan jangan terhenti dan putus di dalam bukitnya yang membinasakan. Maknanya dalam rintangan, nak daki bukit kan bukan payah, dalam rintangan dia jangan putus asa. Memanglah nak buat amal ibadat ni macam-macam. Jadi jangan putus asa. Biarlah kita ni sampai kepada satu tahap, sampai dekat dengan Allah Ta'ala, ataupun sampai kepada Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Dia kata di dalam bukitnya yang membinasakan, maka jadi binasa ia serta orang yang binasa. Kalau putus asa, maka binasalah kita. Daripada melakukan amal ibadat. Jadi kita dah buat amal ibadat ni, jangan duk paling balik. Kadang-kadang molek dah buat amal ibadat, mau nak buat maksiat pula. Jadi bila kita buat amal ibadat ni, dah kita bertaubat pada Allah, buat amal ibadat, kita kena banyak menghadiri majlis ilmu, dan kita kena pilih kawan-kawan yang menyelamatkan kita. Baik dengan kita. Sebab tu kata bijak sana, dia kata 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak suka. Yang pertama, apabila diberi ilmu, dia tidak beramal dengan ilmu. Yang pertama, diberi ilmu tidak beramal dengan ilmu. Yang kedua, apabila diberi kawan yang baik, ditinggalkan kawan yang baik. Pilih kawan hak tak baik. Molek dah kawan dengan orang hak sama-sama belajar. Start kereta pergi mana? Mai kita pergi kuliah ni, hari ni esok pergi mana? Pergi kuliah ni kok. Tak ada. Akhir kali naik kereta lain pula. Pergi mana? Pergi shopping sini pula. Dah sampai majlis ilmu. Jadi kita pilih kawan yang baik. Dapat kawan baik, dia kata yang dibenci oleh Allah ni, dia tolak tinggal kawan baik. Yang ketiga, dia kata apabila ada orang-orang yang menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu pada dia, yakni apabila ada orang alim, maka dia meninggalkan orang alim tadi. Maknanya bila ada majlis ilmu, tamu dengar majlis ilmu. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita jangan jadi macam tu, kerana akhirnya akan membawa kepada binasa kita. Maka dia kata binasa ia satu orang yang binasa. Kami berlindung dengan nama Allah daripada yang demikian itu. Minta lindung daripada Allah Ta'ala. Sebab kita tak mampu ni kecuali dengan
perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata muallif radhiyallahu anhu, kata pengarang, kami karangkan pada membicara, memutuskan jalan ini. Kami pun karanglah nak membahaskan macam mana ni nak sapa pada jalan ni. Dan menyatakan perjalanannya dan beritahu perjalanannya beberapa kitab seperti kitab Ihya Ulumuddin, seperti kitab Ihya Ulumuddin, banyak kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, di antaranya Ihya Ulumuddin. Kitab ni kitab yang kita dah baca dah dulu, mengenai orang yang kata kitab Ihya Ulumuddin ni tiba-tiba orang tadi bermimpi Nabi pukul dia sebab dia dok kata kitab Ihya Ulumuddin ni. Sebenarnya dia nak marah ke pengarang kitab tu Imam Al-Ghazali. Jadi dia pun cela kitab ni. Apalah kitab ni tiba-tiba dia bermimpi dia disebat oleh Nabi. Bila dia kejut daripada mimpi dia, daripada tidur dia, tengok belakang dia bila sungguh nak sebat Nabi. Sampai sakit beberapa hari, dia pun menyesal, bertaubat pada Allah. Dia mimpi jumpa Nabi, Nabi gosok belah belakang, siang pula. Dah duk kata sangat kepada orang-orang yang soleh. Dalam satu hadis Nabi ada sebut, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali aku, yakni orang-orang yang beriman, yang soleh, maka aku isytihar perang pada dia. Kita orang-orang hak baik, jangan jadi kita buat balas dengan orang baik. Sebab apa kita buat balas dengan orang baik? Bermakna kita balas dengan Tuhan. Sebab apa Allah Ta'ala kasih pada orang buat baik. Tiba-tiba kita buat balas dengan dia. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang begitu bernilai, begitu molek. Maka dia kata lain pada tu Kitabul Asrar. Asrar ni tentang rahsia-rahsia. Dan Kutubul Qurbah. Kutub ni kitab-kitab Qurbah yang mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya banyak kitab-kitab lah. Kitab Imam Al-Ghazali ni dia karang ni banyakkan supaya bawa orang dekat dengan Allah. Lepas tu Imam Al-Ghazali dia punya metodologi ataupun pendekatan ataupun cara dia lah. Cara Imam Ghazali ni banyak kepada tasawuf, penyucian hati. Sebab kita buat amal ibadat, tapi kalau hati kita tak suci tak jadi kau. Kita buat amal ibadat banyak, atas ibadat tu ada riak lagi, atas ibadat tu ada sombong lagi, ada ujub lagi. Maka kena ada pembersihan hati. Maka Imam Al-Ghazali dia karang-karang ni satu kitab yang banyak membentuk penyucian hati, bersih hati. Kalau bersih luar tubuh, badan, pakaian tu mudah, tapi nak bersih hati ni daripada hasad dengki, daripada hati kotor. Kalau pakaian kita hak luar ni nampak, nampak sikit, makan kepuk kena lada kepuk, nampak merah, senang. Lepas pada tu kalau rasa tak tanggal, taklah hak kuat sikit, tak kelorok pun tak apa, habis hilang. Dah akhir kali hak nyakit dalam hati, nyakit dalam hati tu payah. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, barulah kita dapat membersihkan hati. Maka Imam Ghazali ni karang banyak kitab-kitab, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin, kitab Asrar dan kitab-kitab lain yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan lainnya daripada yang demikian itu, yang meliputi atas halus daripada ulum, daripada ilmu yang suka-suka. Tapi kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali ni, kitab-kitab yang payah nak faham. Orang-orang hak macam kita payah nak faham. Kita ni orang hak tak ada ilmu. Jadi dia kata kitab-kitab ni, dia kata yang dikarang-karang ni, tapi kitab tu bicara dengan ilmu yang halus-halus. Tu tak masuk lagi. Orang selalu cakap bab hakikat, makrifat, tajalli, takhalli Allah. Susah-susah belaka tu. Lepas tu nak cakap membaik batas tasawuf tentang tarikat dan sebagainya, ada mengenai ilmu yang halus-halus, yang suka dan payah atas faham. Payah, suka nak faham, payah nak faham. Maka dia kata payah tu siapa? Oleh orang awam macam kita semua. Sebab tu kitab gini jangan baca seorang, baca seorang kali guna. Baca seorang. Nak baca Jawi ni, baca seorang. Menipal lah kita mendapa pula akan dia oleh apa ya, kitab-kitab lama. Takut baca macam kitab fiqh. Ada kitab fiqh lama, ada kitab lama betul, bumi. Ada hak lama, hak kurang lama bumi. Hak baru berwami je. Maka dia kata apabila duduk atas bom berwami, dia tetap atas punggung dia, tetap papan punggungnya atas bom, maka batal dia. Bom berwami bom, bukan bom bumi.
Bumi. Tapi orang ni kita lama-lama payah kita ni. Kita jadi dia kata bicara yang halus-halus. Lepas tu kita gini kalau kita baca surah tak faham. Kita pun hak baca ni pun tak faham. Hanya minta tolong dengan Allah lah. Tanya sahabat-sahabat kita yang pandai-pandai ni. Kita ni tak pandai juga tu dia nak baca juga ni. Tu tanya boleh baca tak? Tanya-tanya dia kata tak apa tapi kena rujuk dia kau. Sebab kita ni kita yang halus-halus bicara dia. Ni baru kita Minhajul Abidin, belum lagi Ihya Ulumuddin. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Maka dia kata di sini yang suka dan payah atas mereka payah atas faham orang yang awam maka dicedera mereka itu padanya dan masuklah mereka itu pada barang yang tiada mengelokkan akan dia. Dia kata oleh kerana kita ni payah nak faham, susah nak faham oleh orang-orang awam. Orang awam ni siapa orang awam? Orang awam ni yakni ulama-ulama fiqh. Ulama fiqh. Ulama fiqh. Maknanya ulama fiqh pun tak berapa faham. Dah kita jauh lagi lah nak kata pandai fiqh lah, memang tak pandai pun. Dah ke siapa satu dia kata payah nak faham. Kadang-kadang orang fiqh dia tak berapa faham mengenai tasawuf. Ada setengah-setengah orang dia kata tasawuf tak ada tasawuf. Wak amal ibadat ikut Nabi gitulah, tak ada tasawuf. Tarikat tak ada dia kata. Ada setengah-setengah lah. Tak ada. Jadi benda-benda tasawuf ni dia kata mari diri gitu ke. Kita buat amal ibadat ada tarik, buat fiqh ada mari diri je jadi baik gitu ke. Jadi siapa kadang-kadang tak faham. Tidak faham. Jadi yang dapat apabila Allah Taala beri saja faham, jatuh beri faham, maka kita pun dapat tahu oh begini. Tapi dia kata perkara-perkara halus ni dia kata payah nak faham oleh orang-orang awam. Orang awam tu ulama